Pemergian yang indah. Aku nak cerita tentang perjalanan pemergian mak aku. Allah itu adalah sebaik-baik perancang. Dia sudah susun atur kematian mak aku dengan cukup indah. Baiklah, aku cerita tentang diri aku dulu. Aku dah kahwin dah dan ada seorang anak. Dengan kuasa Allah, 5 tahun yang lepas, aku tergerak hati untuk balik dan menetap di kampung. Sebelum ni, aku duduk di bandar KL, ikut suami bekerja kat sana. Di kampung, aku duduk sekali dengan mak ayah yang semakin berusia. Apa yang aku nampak, masa tu mak telah menunjukkan tanda-tanda kematiannya seawal 2 bulan. Ianya bermula dengan penyerahan harta. Mak tak adalah banyak harta. Dia hanya ada rumah yang kami duduki tu dengan barang kemas dan adalah sikit duit dalam akaunnya. Masa tu cuti hari Malaysia. Adik-beradik aku semua dah balik. Tengah kami adik-beradik makan masa tu, dekat dapur, tiba-tiba mak datang. Mak dengan muka sedih dan menangis dia beritahu tentang pembahagian hartanya. Rumah yang kami duduk ni dia nak bagi pada aku. Barang kemas, duit bagi sama rata adik-beradik. Mak cakap dia takut sangat kalau mati nanti anak-anak bergaduh pasal harta. Dia dengar ceramah Ustaz Kazim tentang harta pusaka ni di TV. Sebelum ni ayah aku dah pesan banyak kali rumah ni tukarlah nama pada anak. Tapi mungkin hati mak belum terbuka lagi. Masa ni kami adik-beradik belum perasan lagi tanda-tanda kematian mak. Dan ini tanda pertama yang Allah tunjukkan. Bila adik-beradik aku setuju untuk serah rumah ni pada aku, maka berlaku proses pertukaran nama. 2 minggu sebelum mak pergi, aku sekeluarga dengan mak terpaksa pergi ke Johor masa tu untuk buat proses pertukaran nama. Di sini berlakunya perkara yang tak diingini. Sewaktu mak keluar kereta untuk ke bangunan pejabat pentadbiran, dalam 10 langkah berjalan, mak jatuh terduduk. Ya Allah, cemasnya aku masa ni. Padahal aku jalan seiring dengan mak. Mak hanya buka langkah perlahan je. Masa berjalan tu, mak terkali ke belakang dan ketika nak teruskan jalan, badan dia tak seimbang dan terus jatuh terduduk atas jalan tar yang rata. Mak cakap macam ada orang yang memanggil dia daripada belakang. Mungkin ketika ini malaikat maut sudah menyeru nama mak. Aku dan suami papa mak masuk kereta. Walaupun ketika tu mak mengerang sakit, tapi aku selesaikan urusan di pejabat tanah dan terus bawa mak ke rumah abang aku yang berhampiran. Sebenarnya mak lama dah tak pergi rumah abang aku yang seorang ni. Disebabkan mak jatuh, lalu ianya membawa mak ke rumah abang aku. Rupanya itulah kali terakhir mak melihat rumah abang. Masa sampai, mulut mak tak berhenti minta maaf pada abang, isteri dan juga anaknya. Tanda-tanda kematian mak makin jelas. Tapi masa ni kami tak perasan lagi. Akhirnya mak dimasukkan ke hospital akibat tulang pinggulnya yang patah. Doktor tak dapat buat sebarang pembedahan kerana faktor kesihatan. Mak ada darah tinggi, kencing manis dan juga faktor usia. Waktu tu umur mak aku dah 70-an dah. Maka bermulalah episod hijab mak terbuka ketika dia duduk kat hospital. Aku dapat teman mak ketika hari ketiga mak di hospital. Dari tengah hari masa abang aku datang melawat mak cakap dia rasa takut sangat. Kalau boleh jangan tinggalkan dia. Sambil tu mata mak melia memandang sekeliling ward. Petangnya aku buat keputusan untuk bermalam dan teman mak dekat hospital. Malam pertama, mata mak Allah dah singkapkan hijabnya. Dalam pukul 10 malam atas katil dia, mak tiba-tiba nampak ada bas kuning berhenti dan turunkan penumpang. Waktu tu lampu dah digelapkan dah, hanya ada satu lampu je yang terpasang, sama-samar cahayanya. Jiran-jiran sebelah katil mak dah tarik tirai langsir dah untuk tidur. Lepas bas kuning tu berhenti, mata mak terpandang semut hitam penuh kat dinding. Puas aku pujuk mak untuk istighfar dan sama-sama baca surah pendek. Mak ikut aku membaca, tapi mata dia melia memandang ke hadapan katil. Masa tu aku dah tarik langsir tepi katil dengan tujuan mak tak terpandang perkara lain. Rupanya tak juga. Makin banyak yang dia nampak. Ada dia nampak budak-budak kecil tepi katilnya tengah main-main. Sampai dia cakap, anak doktor tu agaknya kenapalah bawa masa bekerja. Bising je orang nak tidur. Marah mak aku. Sekejap dia nampak orang tua duduk kat depan katil dia. Lepas tu hilang pula orang tua tu. Mak nampak sungai yang deras yang hanyutkan kereta. Kesian orang dalam kereta tu, kata mak. No, tak nampak ke? Mak tanya kat aku. Sumpah memang aku tak nampak pun semua yang mak cerita tu. Depan aku, kosong. Hanya tirai langsir yang berkibar ditiup angin. Aku rasa masa tu mak macam dah keliru. Dunia sebenar dengan dunia yang terbuka hijabnya. Mak ternampak cahaya terang depan katilnya, padahal tak ada. Dikatanya cahaya lampu kereta abang aku nak bawa dia balik rumah. Sampai dia suruh aku tengok kat luar ward. Kereta abang aku dah menunggu lama katanya. Sekejap tu mak cakap macam dia dekat rumah sendiri pula. Sampai dia tanya bila nak pergi hospital. Bila aku cakap kita dah dekat hospital ni mak. Ya ke? Iyalah kat hospital dah, mak tak ingat katanya. Memang mak jadi keliru sangat malam tu. Bila tanya aku tak takut ke? Adalah juga, tapi
Mungkin aku ni seorang yang kuat semangat, jadi aku lawan ketakutan tu. Aku mengaji, baca surah-surah pendek, sembahyang jangan tinggal, sentiasa berwuduk sepanjang teman mak dekat hospital. Malam berlalu, pagi muncul pula. Aku ingat cerita malam tadi tak bersambung. Rupanya hijab mak terus terbuka lagi. Pagi tu bermula dengan mak menangis teresak-esak. Rupanya dia didatangi arwah maknya yang sudah meninggal 40 tahun lepas. Arwah ayahnya dan juga arwah mak angkatnya. Kesemuanya duduk depan katil mak. Masa ni hari dah cerah dan langsir sudah ditarik ke tepi. Aku cuba layan mak. Arwah Tok cakap apa mak sampai mak menangis ni? Mak cakap dia ajak mak ikut sekali, tapi mak cakap pergilah dulu, nanti mak menyusul. Aku tanya lagi mak, diorang pakai baju apa? Semuanya serba putih. Bersih je muka diorang, kata mak. Lepas tu mak banyak tidur. Mungkin sebab malam tadi dia tak nyenyak tidur kan, sebab terpandang semuanya. Sesekali aku baca Yasin di telinga mak agar syaitan tidak terus menggoda mak. Hati aku dah terdetik dah, tanda-tanda kematian mak semakin hampir. Mak memang tak boleh ditinggalkan berseorangan. 5 hari 4 malam mak di hospital, akhirnya doktor benarkan mak pulang ke rumah. Episod mak di rumah dengan hijabnya terbuka semakin panjang untuk aku cerita. Lain masa kalau ada kesempatan aku akan ceritakan. Sehingga mak menghembuskan nafasnya yang terakhir. Semuanya berlaku di depan mataku. Perit rasanya hati bila kehilangan mak yang tersayang secara mengejut. Doakan aku dan keluarga semoga terus kuat untuk hadapi hari mendatang tanpa mak. NB bukan nama sebenar.